Salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media. Bersama saya adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Wabi Fauziah dan juga Tuan Azman, Ketua Kuasa KPDN dan TKSU. Dan pada pagi ini saya suka untuk mengumumkan tentang skim harga maksimum musim perayaan Christmas tahun 2022. Skim harga maksimum ini ataupun SHMMP ini telah mula dilaksanakan di negara kita sejak tahun 2000 sebagai satu mekanisme ataupun mekanisme semua perayaan besar dalam negara kita ini akan dapat dirayakan oleh semua rakyat Malaysia dengan mereka dapat membeli harga barang keperluan semasa perayaan dengan harga yang terkawal. Objektif kepada pelaksanaan ini adalah bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang melakukan profiteering ataupun pencatutan harga dan seterusnya memastikan semua barang-barang keperluan rakyat ini dalam keadaan stabil. Dan bagi tahun ini, kita telah mengenal pasti ada 11 jenis barangan yang kita letakkan di bawah skim harga maksimum ini. Yang pertama adalah ayam tua hidup dikawal di Sarawak. Yang kedua, kepak ayam dikawal di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Daging kambing biri-biri import bertulang. Keempat, tomato. Yang kelima, lada bangla hijau. Keenam, kubis bulat import dari China dan Indonesia. Lobak merah, ubi kentang import daripada China. Babi hidup dikawal peringkat ladang, daging babi, perut dan juga daging babi, daging dan lemak. Saya ingin memberikan sedikit comparison ataupun perbandingan harga sekiranya dapat memberikan panduan kepada rakyat khususnya menjelang Christmas ini bagi mereka melihat perbezaan harga. Dan juga KPDN akan sentiasa membimbing dan juga memastikan bahawa harga itu benar-benar dapat dilaksanakan di peringkat market, di peringkat daripada hypermarket, supermarket, minimarket dan sehinggalah kedai-kedai runcit di kawasan pendalaman supaya semua barangan ini dapat dibeli dengan harga yang telah ditetapkan dan kita mengelakkan sebarang pencatutan harga. Sebagai contoh, daging kambing biri-biri import bertulang, harga maksimum yang dicadangkan di peringkat runcit adalah RM37 1 kilo. Harga barangan ini semasa adalah RM45 1 kilo. Jadi kita nampak perbezaan harga di situ. Tomato, harga kawalan peringkat runcit adalah RM5 sekilo. Harga semasa tomato di peringkat runcit adalah RM8 sekilo. Lada benggala hijau, harga kawalan di peringkat runcit ialah RM14 1 kilo. Maka jika tidak dikawal ataupun masuk dalam skim ini, harganya adalah RM20 1 kilo. Kubis bulat import, harga kawalan runcit adalah RM4 sekilo. Harga semasa adalah RM5 sekilo. Lobak merah, harga kawalan ialah RM4.50 sekilo. Di pasaran adalah RM8 sekilo. Ubi kentang import daripada China,
Harga kawalan adalah RM4 sekilo. Harga runcit adalah RM5 sekilo. Ayam tua hidup. Kawalan di Sarawak sahaja, harga ini di peringkat runcit adalah RM8.10 1 kilo. Kepak ayam, kawalan di Sarawak, Sabah dan Labuan sahaja, harga yang dicadangkan di Sarawak di peringkat runcit adalah RM14.50 sekilo. Harga peringkat runcit adalah RM16 sekilo. Jika tidak dikawal, harga runcit akan kekal tinggi pada RM16 sekilo, 10% lebih tinggi daripada harga kawalan. Babi hidup di Sarawak, Sabah dan Labuan, harga di Sarawak adalah RM15 1 kilo. Harga ini sama semasa di pasaran, ya. Harga kawalan di Sabah dan Labuan adalah RM19.50 1 kilo. Juga sama. Yang daging babi perut, kawalan di Sarawak, Sabah dan Labuan saja, harga dicadangkan di Sarawak di peringkat runcit adalah RM30 sekilo. Harga semasa RM38 sekilo. Harga kawalan di Sabah dan Labuan di peringkat runcit adalah RM45 sekilo. Harga semasa di Sabah dan Labuan adalah RM48 sekilo. Yang akhir sekali, daging babi dan lemak, kawalan di Sabah, Sarawak dan Labuan sahaja, harga di Sarawak di peringkat runcit adalah RM27 sekilo. Harga semasa RM35 sekilo. Harga kawalan di Sabah dan Labuan, peringkat runcit adalah RM38 sekilo, manakala harga semasa adalah RM45 1 kilo. Tempoh bagi kawalan ini ialah 5 hari, iaitu 2 hari sebelum, maknanya bermula pada 23 dan 24 hari bulan, 1 hari semasa hari perayaan dan 2 hari selepas perayaan Krismas, iaitu pada 26 dan 27 hari bulan. Kita telah mengadakan engagement, sesi libat urus dengan pihak MAFS yang memastikan dan memberikan jaminan tentang kecukupan bekalan, dan saya harap dengan adanya operasi terjah yang telah saya lancarkan pada 16 hari bulan yang lalu, ia sangat membantu. Kerana operasi ini telah pun kita lancarkan, maka pegawai kita di semua peringkat insya-Allah akan dapat memantau dengan penuh tanggungjawab supaya di sepanjang perayaan Krismas ini kita dapat pastikan semua rakyat dapat membeli barangan ini, wujudnya kestabilan di peringkat pasaran, dan harga yang telah kita tetapkan ini, saya yakin dan percaya rakyat ada sedikit kegembiraan dalam menyambut perayaan ini. Terima kasih. Dia pasal barang itu kebanyakannya kita import, dan di Semenanjung ini dia permintaan itu cukup tinggi di Sabah dan Sarawak dan Labuan berbanding di Semenanjung. Semasa kita melancarkan operasi terjah itu, kekuatan kita berasaskan kepada kapasiti yang ada di kementerian, iaitu 2,200 orang pegawai. Itu 2,200 orang pegawai penguatkuasa seluruh negara. Setakat ini kita telah menerima beberapa aduan, termasuk yang paling terbaru di Kuantan semalam. Terdapatnya pada waktu tertentu itu telur ayam grade C itu yang dilaporkan itu kehabisan. Setelah saya mendapat berita itu, saya telah meminta pegawai penguatkuasa serta-merta sampai ke tempat kejadian itu, di pasaraya yang spesifik itu,
dan pada ketika kita sampai itu, bekalan telur ayam itu telah dapat kita pastikan berada pada tahap yang biasa. Jadi semua adu-aduan itu setakat ini kita dapat atasi apabila dengan serta-merta pegawai boleh cek di pasaraya itu siapa pembekalnya atau siapa pemborongnya, berapa kapasiti dia mendapat bekalan, dan alhamdulillah setakat ini bekalan itu pulih. Kadang-kadang dia begini berdasarkan kepada pengalaman saya yang kita tidak lagi kategorikan sebagai satu kesalahan yang serius, sebab pasaraya sama ada hypermarket, supermarket ini mereka mengadakan kawalan dalaman. Nanti kalau letak longgok semua, nanti dikhawatiri akan berlaku serbuan ataupun panic buying. Jadi mereka mengadakan pengurusan dalaman, jadi mereka aturkan bekalan itu mengikut peringkat pagi, tengah hari dan petang. Yang masih saya anggap sebagai suatu kawalan yang munasabah. Tetapi kalau adanya berlakunya sorok ataupun profiteering price yang berlaku, itu serta-merta nanti pegawai akan mengambil tindakan. Setakat ini tak ada. Setakat ini tidak ada. Di atas semua barang-barang kawalan itu, kita tidak terima sebarang isu profiteering. Tapi tentang kekurangan bekalan itu memang ada, dan sebab itu operasi terjah ini kita lakukan untuk kita dapati di mana berlakunya hotspot itu ataupun kawasan yang tidak ada bekalan itu. Jadi setakat ini dia tidak menyeluruh, dia tidak berlaku secara orang kata shortage of supply itu di seluruh negara, tapi ada kawasan-kawasan tertentu sahaja yang setakat ini kita pantau. Saya rasa tentang telur ni, you kena tanya spesifik dengan MAFS. Isu bekalan ya. Okey. Nak tanya soalan berkaitan yang sama, tapi isu di tempat banjir. Adakah cukup bekalan makanan di kawasan-kawasan negeri-negeri banjir? Setakat ini yang saya dapat laporan tentang sedikit peningkatan harga sayur. Sayur tempatan yang kita dapat laporan. Isu itu saya juga minta pegawai berkuasa pastikan bahawa ia tidak berlakunya penyorokan ataupun penyimpanan untuk berlakunya pencatutan harga. Jadi setakat ini yang kita dapati adalah ianya berkurangan atas sebab cuaca banjir yang berlaku khususnya di negeri Pantai Timur. Setakat ini yang saya terima daripada kementerian, bekalan makanan di semua negeri yang terlibat banjir ini stabil. Hanya dia boleh didapati dan masih terkawal. Dan sedikit lagi ada pengumuman ya. Bagi mangsa-mangsa banjir yang sekarang ini dihadapi di seluruh negara, khususnya di Pantai Timur dan Pahang dan Johor, kementerian akan menggerakkan bantuan food bank kepada mana-mana mereka yang kita dapati perlu untuk mendapat makanan. Dan kita akan fokuskan kepada, kalau boleh, makanan-makanan yang sedia dimasak. Ya, mereka tak ada masa untuk mereka menjerang air ataupun untuk dapur mereka keadaan banjir. Jadi pasukan ataupun pengendali food bank di bawah KPDN akan menghantar bantuan, dan ini akan saya umumkan peringkat demi peringkat nanti supaya tanggungjawab KPDN untuk kita bersama meringankan beban dan simpati kita kepada semua mangsa-mangsa banjir dalam negara kita. Dah sekarang hari ini pun kita dah boleh food bank ini ya. Sebagaimana kita bantu di Bantang Kali, pasukan ini akan cepat bergerak. Ada sasaran berapa keluarga?
Kita lihat data dulu nanti. Sebab angka mereka yang berpindah itu kita akan cek dan berapa keperluan mereka. Sebab di samping KPDN ini, saya juga yakin ramai lagi ataupun NGO, orang perseorangan, syarikat-syarikat yang juga menghantar. Jadi kita cuba untuk compare notes supaya tidak berlaku pula pembaziran yang semasa banjir ini. Or during this rising ini is allocated already in our ministry. No additional budget. And also CSR on the bencana is up to the company to assist us. Thank you. Terima kasih. Right. Sorry. Webi, boleh?